Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mengulangi ayat yang ke-50. Kemudian kita akan masuk kepada ayat yang ke-51. Kita telah pun baca ayat yang ke-50 pada hari yang sebelumnya, maka elok kita baca sekali lagi. Moga Allah memberikan kita ganjaran pahala bagi setiap ayat yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Ayat 50 ini adalah ayat yang mana Allah menceritakan kepada kita raja yang telah bermimpi 7 ekor lembu yang gemuk yang telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Beliau telah bermimpi 7 tangkai yang hijau, 7 tangkai yang kering itu telah mengutuskan seorang utusan untuk menjemput Nabi Allah Yusuf daripada penjara, untuk dibawa keluar daripada penjara untuk bertemu dengan raja tersebut. Namun apabila utusan tersebut sampai kepada Nabi Allah Yusuf di dalam penjara, Nabi Allah Yusuf mengambil keputusan untuk tidak mahu keluar daripada penjara, tetapi Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah memerintahkan kepada utusan tersebut supaya dia kembali kepada tuannya, iaitu raja tersebut. Apa yang dia minta? Nabi Allah Yusuf meminta kepada raja tersebut supaya membuat siasatan, membuat soal siasat tentang peristiwa ada beberapa perempuan yang pernah mereka ini tangan mereka telah terluka. Seperti mana yang kita tahu cerita, isteri Al-Aziz telah menjemput perempuan-perempuan tersebut. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan, sesungguhnya Rabbku, iaitu Tuhan, Maha mengetahui tipu daya perempuan-perempuan tersebut. Al-Imam Ibn Katsir menjelaskan kepada kita kenapa Nabi Allah Yusuf meminta supaya raja tersebut membuat soal siasat kepada perempuan-perempuan tersebut. Jawapannya adalah Nabi Allah Yusuf inginkan bahawa dirinya itu bersih daripada mana-mana tuduhan, dari mana-mana tomahan. Kerana kita sedia maklum, Nabi Allah Yusuf telah dipenjarakan tanpa ada berlakunya perbicaraan yang adil. Nabi Allah Yusuf dipenjarakan tanpa melakukan sebarang kesalahan, sedangkan dia dipenjarakan adalah apa? Adalah ugutan, ancaman daripada perempuan-perempuan tersebut. Dalam ayat ini menariknya juga,
Kenapa Nabi Allah Yusuf tidak menyebut tentang perempuan Al-Aziz? Kenapa Nabi Allah Yusuf menyebut niswah, iaitu perempuan-perempuan yang ramai, yang terpotong tangannya, jarinya telah luka tu? Kenapa Nabi Allah Yusuf dia tak kata pada utusan tersebut, panggil Zulaikha, panggil isteri Al-Aziz, tanya dia? Kenapa Nabi Allah Yusuf tidak mengusulkan pertanyaan tersebut? Para ulama tafsir mereka mencari jawapan. Antara jawapan yang kita jumpa seperti yang diulas oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan kerana Nabi Allah Yusuf ni tanda dia hormat kepada isteri Al-Aziz. Kenapa tuan-tuan? Kerana isteri Al-Aziz ni kan dia yang telah membesarkan Nabi Yusuf, betul, memberikan tempat tinggal. Suami dialah yang beli Nabi Allah Yusuf, letak dalam rumah dia. Jadi sebagai mengenang jasa perempuan tersebut, sebagai mengenang jasa suami kepada perempuan tersebut, Nabi Allah Yusuf dia tidak menyebut tentang isteri Al-Aziz itu. Tengok tuan-tuan bagaimana mulianya sikap yang ada pada seorang Rasul. Ayat ini, apa yang kita dapat belajar? Ada 6 pengajaran. Nombor 1, ayat ini menunjukkan kelebihan orang yang ada ilmu dan orang yang berilmu itu sendiri. Kenapa kita kata begini? Kerana kenapa raja tersebut dia minta dikeluarkan Yusuf daripada penjara? Kenapa? Kerana kita tahu raja tersebut merasa takjub dengan tafsiran mimpi Nabi Allah Yusuf yang dia telah bagi tahu kepada rakan sepenjaranya. Jadi di sini kata para ulama tafsir, kenapa raja tu beria-ia nak keluarkan Yusuf, nak jumpa Yusuf tu sendiri? Ini menunjukkan tentang orang yang berilmu itu, kepentingan ilmu yang ada. Itu pengajaran yang pertama. Nombor 2, kenapa Nabi Allah Yusuf dia tak nak keluar daripada penjara, sedangkan raja itu ajak dia keluar daripada penjara? Kata para ulama tafsir, Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya dia nak nama dia bersih. Dia nak maruah dia yang sebelum ini telah tercela. Mungkin orang ingat sebelum ni dia masuk penjara sebab apa? Sebab dia bersalah. Tapi sebenarnya dia tak bersalah. Tapi mungkin telah viral, mungkin persepsi orang ramai Nabi Yusuf ni telah bersalah. Dialah yang cuba menggoda wanita-wanita itu. Sebab tu Nabi Yusuf pastikan apa? Sebelum dia keluar, dia nak namanya bersih. Jadi dekat sini kita dapat belajar apa? Dalam maruah diri, nama baik kita dituntut dalam agama untuk kita jaga. Bukan kita biarkan orang kata tentang kita. Bukan kita biarkan cerita kita ini dijaja menjadi buah mulut orang. Daripada kisah Nabi Allah Yusuf memberikan kita pengajaran dalam agama, maruah diri, nama baik kita kena jaga. Kalau telah tercela, orang fitnah kita, maka kita kena bersihkan dia. Sebab itu tuan-tuan, ada dalam kata-kata, nanti kita akan jumpa kata-kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni bukan hadis, tapi Sayyidina Umar kata apa? Dia kata man salaka masalikat tuham ittuhima. Nah, Sayyidina Umar pesan, dia kata sesiapa yang menempuh laluan-laluan untuk orang tohmah dia akan ditohmah. Maknanya Sayyidina Umar ni dia mengajak kepada kita, jangan buat perbuatan, bercakap dan sebagainya yang menyebabkan nanti orang boleh apa? Tohmah. Kita jangan buat sesuatu perkara yang orang boleh fitnah kita, yang orang boleh cerita tentang kita. Sebab tu Sayyidina Umar kata, siapa yang melalui jalan-jalan orang boleh cerita tentang dia, orang boleh tohmah dia, dan dia akan ditohmah. Sebab tu Nabi Allah Yusuf mengambil pendekatan apa? Kalau ikutkan, siapa tak nak keluar daripada penjara? Tapi demi menjaga maruah diri, nama baik, maka Nabi Allah Yusuf meminta raja itu
menyiasat kenapa dia dimasukkan ke dalam penjara. Dalam masa yang sama, Nabi Allah Yusuf tidak sebut tentang wanita isteri Al-Aziz Zulaikha tu. Kenapa? Kerana dia mengambil jalan maruah perempuan itu juga perlu dijaga. Kalau kita tak tahulah, mungkin kita dah geram dah sebagainya, mungkin kita akan cerita daripada A sampai Z. Tapi inilah sifat yang kita kena belajar daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey, pelajaran nombor 3. Kita dapat belajar dekat sini bagaimana bijaksananya, sabarnya dan keteguhan hati Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ni tak apalah, kalau tak keluar penjara lagi pun tak apa, menunjukkan dia sabar. Duduk di dalam penjara. Saya nak nukilkan tuan-tuan satu hadis yang Nabi SAW sewaktu Nabi hidup, Nabi pernah puji Nabi Allah Yusuf. Nabi ni punya nak puji Nabi Allah Yusuf. Sabarnya Nabi Yusuf ni, teguhnya hati dia berada dalam penjara ni. Nabi sebut, Nabi kata dalam sabda Nabi SAW, walau labistu fi sijin ma labisa Yusuf summa ja'ani rasul ajabtu. Nabi kata apa? Nabi kata kalau aku jadi macam Yusuf lah, kata Nabi. Nabi ni punya tawaduk, punya rendah diri. Nabi nak kata kalau aku jadi macam Nabi Yusuf, kalau aku masuk penjara, kata Nabi, kalau ada orang offer aku keluar penjara, aku keluar dah, kata Nabi. Tuan-tuan dia faham tak? Nabi nak kata apa? Nabi kata jika aku berada dalam penjara seperti Nabi Yusuf, kemudian ada orang datang tawarkan aku keluar penjara, kalau Nabi kata kalau aku dah tak tunggu lama dah, kan orang dah offer keluarlah. Nabi nak sebut ni sebenarnya Nabi nak mengangkat tentang kemuliaan Nabi Allah Yusuf, yang dia sepatutnya raja dah offer tu keluar penjara, kan? Tapi Nabi Yusuf dia tetap tak mau keluar. Kenapa? Seperti yang kita sebut pada pengajaran yang kedua. Pelajaran nombor 3, kita dapat belajar betapa mulianya Nabi Yusuf ni. Dia seorang yang mengenang budi baik orang lain. Walaupun tak salah pun kalau dia sebut, betul tak? Tuan-tuan, kita tahu suami Zulaikha tu adalah pembesar negara. Jadi nak jaga nama baik dia ni, kan, kenang budi baik orang itu yang membesarkan Yusuf duduk dalam istana dia, maka dia tak sebut secara jelas akan kesalahan isterinya. Kita pun kena tiru macam tu. Kalau kita ni dah viral habis dah buka semua cerita dah. Inilah yang Allah Ta'ala nak kita belajar daripada kisah Nabi Allah Yusuf AS. Baik, kita pergi nombor 5. Nombor 5 kita dapat belajar dalam ayat itu wujudnya tipu daya para wanita. Ni kita telah ulas sebelum ni. Dan nombor 6, Allah beritahu kepada kita, siapa-siapa yang nak buat tipu daya, Allah mengetahui akan tipu daya orang-orang yang jahat. Baik tuan-tuan, apa tindakan yang kita kena ambil? Ada 2. Nombor 1, kita tiru Nabi Allah Yusuf tadi, kita kena berusaha menepis segala tuduhan, tomahan kalau melibatkan maruah diri. Kalau perlu kita lawan di mahkamah, lawan di mahkamah. Sebab orang sekarang ni kalau buat viral ni tak fikir dah betul tak betul. Jadi maruah diri ni kalau kena, mana nak letak muka kita? Betul tak? Malu anak-anak, malu pasangan, malu keluarga, nama baik. Maka dalam agama kita kena pertahankan. Kita tak salah, kita kena pertahankan. Okey, nombor 2. Kenapa Nabi Allah Yusuf dia mencadangkan perempuan yang ramai itu disiasat? Sebab kalau siasat Zulaikha seorang mungkin tak kuat. Betul. Jadi nak bagi saksi yang lebih kuat, tanya perempuan-perempuan itu. Jadi dalam ayat ini kita dapat belajar apa? Kalau kita nak mencari kebenaran, siapa yang bersalah ni, maka perlu dibuat siasatan secara keseluruhan sekali. Maknanya kita akan dapati lepas ini, adakah raja tu dia panggil Zulaikha itu isteri Al-Aziz? Kita akan baca pada ayat yang berikutnya. Namun saya nak nukilkan tuan-tuan ada satu hadis yang Nabi ingatkan kita
jangan buat sesuatu yang boleh menyebabkan orang sangka buruk. Orang boleh kata kepada kita, seperti mana Nabi pernah menerangkan kita kisah Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Okey, kita ni jangan buat sesuatu yang orang boleh macam fitnah kita. Mungkin kita kata, kenapalah netizen ni, kenapalah masyarakat ni asyik kata tentang saya je. Tapi kita tak sedar kita telah buat sesuatu menyebabkan orang kata kita. Sebab itu dalam hadis ni, satu ketika isteri Nabi Safiyah ni, dia datang jumpa Nabi tengah iktikaf. Malam gelap. Jadi apabila nak balik rumah, Nabi hantar Safiyah ni balik rumah. Dalam perjalanan, Nabi jumpa dengan dua orang sahabat. Kan gelap kan? Dua sahabat ni tengok Nabi dengan seorang perempuan, mereka cepat-cepat lari. Nabi kata, jangan lari. Nabi kata, tunggu. Kenapa Nabi minta tunggu? Nabi nak terangkan kepada dua sahabat itu bahawa yang dia bawa ini, perempuan ini, siapa dia? Isteri dia. Apa maksud dia? Maksudnya Nabi ni, dia nak menutup segala ruang orang boleh tohmah, orang boleh cerita, orang boleh fitnah Nabi SAW. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada ayat yang ke-51. InsyaAllah besok pagi saya akan serahkan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah. Kalau tidak, saya tengok sedih ya tuan-tuan. InsyaAllah besok saya akan bawa. Baik, kita baca ayat 51. Ayat 51 ni, raja tu sendiri, dia telah menyiasat apa yang pernah berlaku dulu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ni dipanggil apa? Ni dipanggil Suruhanjaya Siasatan Diraja. Inilah ayat dia. Jadi kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. Raja itu sendiri yang membuat siasatan. Raja panggil perempuan-perempuan yang pernah melukakan tangan-tangan mereka. Tuan-tuan, kalau raja yang panggil, maka macam mana kita tahu kan? Mereka pun datang. Termasuk Zulaikha tu pun datang. Raja tanya kepada mereka, apa pandangan kamu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Maknanya raja tu tanya, korang kan yang pergi menggoda Yusuf tu? Perempuan tu jawab apa? Maha suci Allah, kami tak jumpa sesuatu yang buruk pun yang ada pada Yusuf. Maknanya perempuan tu apa? Mereka telah membuat pengakuan, mereka bercakap jujur bahawa betul memang Yusuf ini dia orang yang baik. Lepas tu isteri Al-Aziz tu pun kata, dia kata sekarang memang benar-benar benar, ternyata kebenaran. Akulah sebenarnya yang goda dia untuk mahukan dirinya, dan sesungguhnya dia iaitu Yusuf
adalah daripada orang yang benar. Jadi sekarang keputusannya, siapa yang benar? Maknanya selama ini Nabi Yusuf dimasukkan penjara kerana dia apa? Dia dizalimi. So apa raja tu buat kepada perempuan-perempuan ni? Kepada isteri Al-Aziz? Allah tak ceritakan. Cuma kita dapat belajar dalam kisah Nabi Yusuf ni tuan-tuan ya, semua watak-watak yang dulu jahat, yang dulu tak betul, dalam kisah Nabi Allah Yusuf, mereka semua berubah menjadi baik. Jadi sepatutnya kita nanti selesai surah Yusuf, kita akan bertambah menjadi lebih baik. Perempuan-perempuan ini dia jadi baik tak? Kalau dulu apa? Oh, mereka duduk gosip-gosip, betul tak? Lepas tu mereka join sekali dengan Zulaikha untuk ugut Nabi Yusuf. Tapi sekarang mereka bercakap benar, termasuklah Zulaikha. So apa yang dapat kita belajar? Sikit lagi tuan-tuan, nak habis nak? Nombor satu dekat sini wujudnya apa? Betul tak RCI? Mana dapat idea tu? Mungkin idea tu daripada surah Yusuf. Dulu tak adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja tu contoh. Raja tu sendiri yang buat siasatan. Itu nombor satu. Nombor dua, kita dapat belajar kebenaran Nabi Allah Yusuf alaihi salam melalui pengakuan para wanita dan isteri Al-Aziz. Dan pelajaran nombor tiga, kita kena belajar daripada kisah perempuan itu, kita tengok sudut yang baik ya. Berani mengaku kesalahan dan berani mengaku kelemahan diri. Ini dipanggil sifat apa? Accountability. Dah buat salah, ngaku, bukan pergi salahkan orang lain. Nanti tak? Ada tak ramai manusia macam tu? Dia dah salah, dia tak nak mengaku dia salah. Sedangkan watak perempuan tadi, dia ngaku dia salah. So daripada pelajaran nombor 3 ni, saya nak kuatkan dengan ayat Quran surah An-Najm ayat 32. Allah pesan kepada kita, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu memuji diri kamu. Maksudnya Tuhan kata, kamu jangan ingat kamu ni suci, kata Allah. Jangan kau mengangkat diri engkau. Tak, saya betul, saya hebat. Tak. Perempuan-perempuan tadi itu, mereka mengaku kelemahan diri mereka. Maka kita kena tiru macam perempuan-perempuan tersebut. InsyaAllah besok kita akan masuk ayat yang ke-52. Apa lagi yang berlaku di antara perempuan tersebut dengan raja tersebut? Kita kena sambung insya-Allah esok pagi. InsyaAllah tuan-tuan doakan saya dapat bawakan nota bercetak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita dapat manfaat, kita dapat banyak pelajaran daripada ayat-ayat ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.